Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah, pada petang ini saya akan mengkongsikan kepada anda tentang satu ilmu, iaitu tentang kemurungan mengikut perspektif Islam. Kemurungan ataupun yang kita panggil depression mempunyai dua kategori, iaitu yang pertama perasaan dan yang kedua disorder. Disorder ni dia iaitu seperti major depressive disorder, postpartum depression, postpartum psychosis dan sebagainya. Kita ulas satu persatu. Yang pertama iaitu kemurungan perasaan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sesiapa yang berpaling daripada ayat Allah, siapa yang berpaling dari peringatan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan menyempitkan kehidupannya. Maka ayat ini ditujukan kepada kemurungan perasaan ni. Yang kedua, macam mana kita nak mengatasi kemurungan perasaan ni? Yang kedua, macam mana kita nak mengatasi kemurungan perasaan ni? Tak lain dan tak bukan adalah satu, iaitu selalu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sentiasalah mengingati Allah, sentiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iaitu kemurungan disorder. Kemurungan disorder ni sangat-sangat bahaya. Kerana apa? Sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat perlu diketiberatkan, kerana ia bukan sahaja kita sekadar berzikir kepada Allah, bukan sekadar kita berzikir minta kepada Allah untuk jalan penyelesaian itu datang dengan begitu saja. Kerana apa? Kerana kita perlulah berjumpa dengan doktor, kita perlulah berjumpa dengan pakar. Satu kisahlah saya nak kongsikan kepada anda tentang ketika mana Rasulullah SAW berjalan bersama dengan sahabat baginda. Dan pada ketika itu sahabat baginda membawa seekor unta, tetapi dia tidak ikat unta itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, "Wahai sahabat, kenapa kamu tidak mengikat unta itu?" Maka sahabat itu berjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Aku tawakal." Dan seterusnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sahabat, kamu ikatlah dahulu unta tu, barulah kamu bertawakal." Maka dalam peristiwa ini nak memberitahu pada kita bahawa kita hendaklah berusaha sebelum kita bertawakal. Maka peristiwa ini berkait rapat dengan sunnatullah dan syariatullah. Syariatullah adalah perkara ataupun hukum-hukum Allah yang mana kita berzikir, kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Dan sunnatullah itu adalah perkara yang mana hukum dunia, yang mana apabila kita nakkan sesuatu, kita nak baju, lepas tu kita perlu usaha, kita perlu buat. Saya bagi contoh lah. Bila kita lapar, kita tak boleh doa, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku lapar, ya Allah. Aku kenyangkanlah aku." Tak boleh, kita tak boleh macam tu. Kita tak boleh mengharapkan nasi masuk dalam perut kita, datu dari langit, tak boleh. Tapi kita perlu pergi ke dapur untuk beli, untuk masak nasi dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang dalam perkongsian saya pada petang ni adalah, pada detik ni dan saat ni kita merasakan diri kita keseorangan, saat kita merasakan diri kita kesedihan, saat kita merasakan diri kita ni tiada pergantungan,
Ingatlah, Allah sentiasa dekat dengan kita. Allah sentiasa dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Biasalah dalam kehidupan, Allah akan datangkan ujian demi ujian. Jika hari ini dalam hidup kita tidak pernah diuji dengan soal harta, maka kita akan diujikan dengan soal pasangan, soal cinta. Kalau kita tak pernah diujikan dalam soal pasangan, soal cinta, kita akan diujikan dengan soal kesihatan. Dan kita tidak diujikan dengan soal kesihatan, kita akan diujikan dengan soal iman. Berganti dan terus berganti dan takkan pernah berhenti. Bila mana Allah datangkan ujian kepada kita, jangan pernah katakan, kenapa aku ya Allah? Kenapa bukan orang lain ya Allah? Kita ingat ada ayat dalam Al-Quran dalam menyebut, aku tidak akan datangkan satu ujian kepada hamba-Ku sekiranya hamba-Ku tidak mampu untuk menanggungnya. Ingatlah, dunia ni ujian, bukannya bertujuan. Ujian ni sebenarnya baik untuk diri kita, untuk kita rasakan lemahnya diri kita ni. Lalu kita akan selalu mencari sesuatu, inginkan sesuatu, bersandar pada Allah yang satu. Itu saja perkongsian saya pada petang ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang dari kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.